Okey, hello. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syamai Imam bin Sabzadi. Nombor metrik 10 DTK 19F1016 dari kelas DTK 5A. Hari ini saya akan terangkan tentang satu ubat ni iaitu euthanasia. Euthanasia ni adalah perkataan yang berasal unsurkan daripada bahasa Greek ataupun Yunani yang secara ringkasnya bererti kematian baik. Kematian baik untuk diterangkan dengan lebih lanjut adalah untuk mengakhiri ataupun menambahkan riwayat seseorang secara aman. Euthanasia ni kan dilakukan dengan persetujuan oleh pesakit atau ahli keluarga pesakit jika pesakit tersebut koma, supaya pesakit tersebut yang mengalami kecederaan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh perubatan atau masa mati yang dengan aman. Ini kerana pesakit tersebut tak mampu menahan keperitan seksa hidup menderita sepanjang waktu menahan penyakitnya yang ia sudah lama tahu yang tidak dapat sembuh buat selamanya. Di Malaysia, euthanasia tidak dapat dilakukan di hospital dan merupakan perubatan yang haram di sisi undang-undang di Malaysia. Walau bagaimanapun terdapat banyak negara yang lain telah membenarkan dia dan meluluskan undang-undang euthanasia ni untuk dilakukan ke hospital ke atas pesakit yang telah dipersetuju. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Abdul Reza Daniel bin Abdul Rahman dan nombor metrik saya ialah 10 DTK 19F1020. Dan sekarang saya akan terangkan jenis-jenis euthanasia. Terdapat dua jenis-jenis euthanasia iaitu euthanasia secara aktif dan euthanasia secara pasif. Euthanasia secara aktif bermaksud untuk menamatkan riwayat seseorang secara campur tangan, contoh seperti memasuki ubat secara injek ke saluran darah yang akan menghentikan degupan jantung secara perlahan supaya pesakit tersebut meninggal secara aman tanpa seksa. Di mana euthanasia secara pasif pula bermaksud untuk menamatkan riwayat seseorang dengan tidak membantu ke atas pesakit tersebut daripada memanjangkan riwayatnya dengan bantuan-bantuan seperti ubat atau mesin dan hanya membiarkan pesakit tersebut meninggal dengan sendiri. Contohnya adalah seperti pesakit yang hidup bergantungkan mesin oksigen yang menyalurkan oksigen ke paru-parunya untuk bernafas, dan doktor yang melahirkan terpaksa kena menghentikan mesin oksigen tersebut supaya ia meninggal dengan sendiri secara semula jadi kerana ia tidak dapat diselamatkan lagi dah. Okey, itu saja untuk jenis-jenis euthanasia, dan sekarang saya akan serahkan kepada rakan yang lain untuk terangkan topik yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Nama saya Amir Hakim bin Abdul Rauf. Nombor metrik 10 DTK 19F1023 dan dari kelas DTK 5A. Negara yang membenarkan euthanasia dan alasannya. Di Malaysia, prosedur euthanasia tidak dilakukan dan telah dilarang oleh undang-undang. Tetapi terdapat beberapa negara seperti Belgium, Kanada, Colombia, Luxembourg dan lain-lain lagi yang telah meluluskan undang-undang untuk membenarkan euthanasia. Walaupun euthanasia untuk manusia yang telah dilakukan di beberapa negara dan kurang daripada separuh seluruh dunia, euthanasia untuk binatang peliharaan pula semakin digalakkan di kebanyakan negara-negara yang bukan Islam. Oleh itu, alasan negara-negara ini yang telah membenarkan euthanasia ke atas manusia mengatakan bahawa ia sama seperti binatang-binatang peliharaan, iaitu mematikan haiwan tersebut jika sakitnya tidak dapat disembuh dan ingin haiwan tersebut mati dengan tenang supaya ia tak tersiksa hidup menderita. Tambahan lagi alasan mereka,
bahawa nyawa adalah hak peribadi orang tersendiri dan tiada orang lain kecuali mereka sahaja yang mempunyai hak untuk menentukan nyawa mereka hidup atau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Syarul Amir bin Abdul Rahman. Nombor kad metrik 10 DEE 18F 2024. Saya akan menceritakan tentang kaedah Islam berhubung isu eutanasia. Islam sangat pentingkan nyawa kerana nyawa adalah tanda hidupnya seseorang manusia. Selagi seseorang itu masih bernyawa, maka selagi itulah berpeluang untuk meneruskan kehidupan di dunia ini. Tetapi apabila nyawa telah dicabut, maka berakhirlah kehidupan manusia. Memberi nyawa dan mencabut nyawa adalah hak mutlak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa pun atau makhluk lain yang boleh mempertikainya, tiada makhluk yang boleh mempertikaikannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Nahl ayat yang ke-70 yang bermaksud, dan Allah yang menciptakan kamu, kemudian yang mewafatkan kamu, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan kepada peringkat umur yang lemah sehingga menjadikan ia lupa akan sesuatu yang telah diketahuinya. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Demikian itu kita boleh dengan yakinnya bersetuju bahawa eutanasia adalah haram di sisi undang-undang agama Islam. Seterusnya, ini kerana eutanasia boleh dianggap sebagai membunuh diri walaupun dia hidup tersiksa, dia masih hidup, dan kita sebagai umat Islam tidak boleh sia-sia akan kehidupan itu. Kita tidak layak sama sekali untuk menentukan riwayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haziq bin Fadil. Saya daripada kelas DTK 5A. Nombor kad metrik saya ialah 10 DTK 19F 1015. Walaupun eutanasia dianggap sebagai membunuh secara belas kasihan kepada pesakit yang merana, tetapi ia masih dianggap sebagai membunuh. Dan sesiapa yang ingin melakukan eutanasia kepada dirinya juga boleh dilihat sebagai untuk melakukan percubaan membunuh diri. Bunuh dan membunuh diri adalah jelas melanggar undang-undang agama Islam dan juga dilarang sesama sekali. Ia merupakan salah satu dosa-dosa besar ataupun berat jika dilakukan oleh umat Islam. Setiap umat Islam perlu memahami bahawa nyawa adalah anugerah dan anugerah daripada Allah SWT, dan kita harus melindungi dan menghargai setiap masa. Detik menikmati nilai kehidupan sebelum tibanya kematian perlu dihargai. Walaupun hidup kita dalam kesakitan, kita perlu yakin bahawa kehidupan yang seterusnya akan lebih seksa daripada kehidupan kita di bumi. Oleh itu, kita mestilah bersabar dan berdoa, dan banyak-banyakkan berdoa dan berzikir kepada Allah SWT untuk meringankan beban kita. Semestinya kita tahu Allah SWT adalah Maha Adil lagi Maha Penyayang. Sampai di sini sahaja untuk video kali ini yang berkaitan dengan tajuk eutanasia, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada